Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita dalam bicara hadis kursi pengubat jiwa. Bicara yang dianjurkan oleh agensi anti dadah kebangsaan negeri Terengganu bersama Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera AIMIC negeri Terengganu. Hari ini bicara berlangsung di dataran Batu Putih, Marang, Terengganu. Bersama saya agensi dadah kebangsaan dan AIMIC Duru Rendang dan AIMIC negeri Terengganu. Bicara pada pagi ini sangat bermakna dan sangat penting bagi mengisi jiwa masyarakat. Betapa kosongnya jiwa mereka. Kosongnya jiwa mereka amat terganggu dengan keimanan. Kita boleh lihat bagaimana institusi surau dan masjid kosong. Kita boleh lihat bagaimana kajian menunjukkan masyarakat, terutamanya anak muda, yang solat hanya 20%. Kemana lagi 80% masyarakat kita dalam berkaitan solat. Apabila jiwa kosong, dia akan menimbulkan masalah dan jenayah, terutamanya dalam perkara jenayah dadah. Yang beberapa hari yang lepas dalam sidang Dong menyatakan pertambahan purata dadah yang melibatkan wanita daripada 600 per tahun kini menjadi 1000 per tahun. Itu menunjukkan kosongnya jiwa mereka. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa ke atas kamu seperti mana kaum yang terdahulu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam kewajipan solat, Allah menyeru ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman. Kenapa? Kerana orang-orang yang tidak beriman akan mengalami masalah dalam melaksanakan kewajipan. Kita boleh lihat tahun 2019 statistik Jabat Agama Negeri Johor menangkap 100 lebih kesalahan yang tidak berpuasa yang ditangkap di warung dan di gerai terbuka, bukan tempat-tempat yang tersembunyi atau di rumah masing-masing. Itu yang ditangkap adalah anak muda masyarakat yang makan secara terbuka di gerai dan di warung. Itu statistik 2 minggu di bulan Ramadan. Itu belum lagi di seluruh Malaysia. Statistik kalau di Malaysia menunjukkan sehingga ribuan yang ditangkap. Sedangkan puasa ni perkara yang sangat mudah. Anak-anak kecil berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun boleh berpuasa 30 hari penuh di bulan puasa, menunjukkan puasa ni satu perkara yang amat mudah. Tetapi kita tidak dapat melaksanakan. Anak muda kita, masyarakat kita tidak boleh melaksanakan puasa bukan kerana tidak mampu, bukan kerana tidak berilmu, bukan kerana tidak tahu, tetapi kerana iman, kerana jiwanya kosong. Jadi tahniahlah, saya mengucapkan berbanyak tahniah kepada penganjur, terutamanya kerana memilih hadis kursi pengubat jiwa. Ia sangat bertepatan dengan situasi dan keadaan sekarang. Bicara kita pada segmen yang ke-7, topiknya amalan yang paling dicintai. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ibadah yang paling aku sukai untuk dilakukan oleh hamba-Ku adalah menunjukkan ketulusan hati kepadaku. Rangkaian hasanah ini lemah di sisi ahli hadis. Hadis ini membicarakan ketulusan hati, nusah atau nasihah dalam kamus Marbawi. Nasihah yang membawa maksud nasihat jujur, tulus hati, lurus hati.
Syekh Mullah Ali Al-Qari membahas tentang hadis ni, yang dibahas oleh Ustaz Umar Muhammad Nur, yang membawa maksud nusah dan nasihah bersamaan dengan erti hadis yang ketujuh dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi, Ad-dinun nasihah. Qulna liman, bertanya sahabat, kepada siapa? Lillahi wa kitabihi wa rasulihi. Ada 3 perkara, ada 5 perkara dalam membahas hadis tu. Yang kita bahas hari ini adalah 3, iaitu tentang lillahi wa kitabihi wa rasulihi. Agama adalah nasihat. Kami berkata kepada siapa? Beliau bersabda kepada Allah, kepada kitabnya, rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Dalam membahas hadis di atas, hadis amalan yang paling dicintai, Syekh Mullah Ali berkata, ketulusan hati yang dimaksudkan adalah kita mempunyai hati yang tulus ikhlas, inginkan kebaikan untuk orang lain. Kita senang melihat orang lain senang. Itulah nusah atau nasihat. Ketulusan hati yang Allah sukai, yang dimaksudkan dengan hadis tu. Ketulusan hati yang dimaksudkan adalah kita punya hati yang tulus ikhlas, inginkan kebaikan untuk orang lain. Kita senang melihat orang lain senang. Itulah nusah. Kerana itulah kita memberi nasihat. Itulah tujuan kita memberi nasihat. Itulah dia dimaksudkan ketulusan hati. Untuk mencapai ketulusan hati, kita harus memahami 3 perkara asas, seperti yang disebut dalam hadis di atas. 3 yang pertama adalah lillah. Mesti kenal Allah. Mesti kenal Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah bersifat pengasih dan penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih Penyayang. Kita harus memahami, bukan sahaja benar dalam sebutan, tapi juga benar dalam kefahaman. Orang kita sekarang, masyarakat kita, kosong jiwanya kerana tidak memahami. Supaya memahami Allah, kita harus kenal bagaimana sifat Allah. Khalaqaha mi'ata rahmah, fa amsaka indahu 99 rahmah. Allah menciptakan 100 kasih sayang. Allah menciptakan 100 kasih sayang dan rahmah. 1 Allah campurkan ke dunia. 1 yang dicampurkan ini dibahagikan kepada semua manusia dan binatang yang ada. Bayangkan 1 yang dibahagi-bahagikan kepada manusia sudah cukup membuatkan manusia itu berkasih sayang. Kita boleh lihat bagaimana harimau yang ganas boleh bermanja dengan anaknya, kerana dengan kasih sayang, 1 kasih sayang yang Allah campurkan. Buaya yang ganas, gajah yang besar dan ganas, capai ketulusan yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Kita harus memahami 3 perkara asas. Yang pertama, kita mesti mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih serta Penyayang. Khalaqaha mi'ata rahmah, fa amsaka indahu 99 rahmah. Allah menciptakan 100 kasih sayang dan rahmah. Allah mencampurkan 1 ke dunia dan disimpan ke akhirat 99. Bayangkan 1 rahmat yang dibahagikan oleh kesemua kehidupan manusia, termasuk binatang. Kita melihat kasih sayang yang begitu mendalam, terutamanya bagaimana sikap ibu kepada anak-anak. Binatang yang buas seperti harimau boleh bermanja dengan anak dia. Gajah yang besar dan gagah boleh bermanja dengan anak dia. Kuda melangkah dengan berhati-hati supaya tidak berpijak kepada anak dia. Bagaimana ibu kita membesarkan kita,
dengan penuh kasih sayang. Itu hanya satu kasih sayang daripada 100 yang Allah cipta. Cuba bayangkan bagaimana 99 kasih sayang yang masih disimpan. Begitulah begitulah besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, kitabihi. Al-Quran adalah mukjizat. Ketulusan hati mestilah kita mengenal apa itu Al-Quran. Dalam dunia yang canggih, sekarang, dunia sains hari ini, untuk mengenal identiti seseorang menggunakan cap jari. Setiap manusia ada cap jari yang berasingan. Satu kajian yang dibuat, perbezaan cap jari boleh mencapai sehingga 64 bilion. Itu kajian, mungkin pertambahan dari semasa ke semasa. Dan kajian ni, kajian cap jari baru pertemuannya sekitar akhir 1800. 1800 tahun baru mengetahui. Tapi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4, ayahsabul insanu allan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya setelah kematian? Bahkan kami boleh mengumpulkan jari jemari dia selepas kematian, selepas dihancurkan, Allah boleh mengumpulkan balik jari jemari dia. Kenapa Allah mengatakan jari jemari? Sebab Allah nak menunjukkan identiti kita berbeza mengikut cap jari masing-masing. Ayat Quran diturunkan 1400 tahun yang dulu. Bagaimana benarnya Al-Quran yang kita bawa, benarnya Al-Quran yang kita anuti sekarang, mengatasi ilmu sains yang ada pada hari ini, ribuan tahun mengatasi ilmu sains. Begitu juga dengan syarat untuk mencapai ketulusan hati. Yang ketiga adalah rasulihi, mengenal Rasul. Bagaimana untuk mengenal Rasul kita? Antaranya sempena bulan hijrah ni, sempena bulan hijrah, kita boleh melihat bagaimana berkorban, Rasulullah berkorban demi kita. Rasulullah adalah wakil daripada Allah untuk kita sebagai manusia. Kita beri contoh gambaran bagaimana ada berlaku kesusahan yang berlaku di sebuah kampung. Wakil kepada kampung adalah MPKK, pengurusi MPKK. MPKK akan pergi ke pejabat kebajikan untuk meminta pertolongan. MPKK menguruskan kebajikan orang kampung. MPKK adalah wakil. Lalu ketika MPKK membawa barangan, bantuan untuk berikan kepada mangsa yang terjejah, tiba-tiba MPKK jatuh. Jatuh menyebabkan luka, berjahit dahi, gih klenek, berubah. Tiba-tiba teringat barangan yang tertinggal di tepi jalan. Pergi tengok barang dia curi dia orang. MPKK akan pergi beli, ganti dengan duit dia sendiri. Pergi ke kedai yang berhampiran, ganti balik barangan yang dicuri orang. Balik kena langgar pula di kereta MPKK. Kena dalam keadaan sakit itu masih lagi bawa barangan. Macam mana sekalipun MPKK akan berusaha juga untuk bawa bekalan makanan kepada mangsa yang ada di kampung dia. Bayangkan kalau kita tahu kesusahan yang ditanggung oleh MPKK, kita akan rasa kasih dan ingin sangat membalas budi. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakil kepada Tuhan untuk menyampaikan risalah agama kepada manusia. Cuba lihat contoh dalam sejarah hijrah. Nabi bersembunyi di Gua Sur.
Gua Sur yang sangat kecil, yang sangat bahaya. Bagaimana keadaan Gua Sur ketika itu? Tempat yang kecil dan bahaya. Nabi dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq duduk 3 hari di dalam tu, tanpa boleh bagaimana pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya ketika berada di Gua Sur yang kecil dan berbahaya. Keadaan ketika itu Nabi tidak boleh langsung bebas bergerak. Kita boleh lihat dalam dokumentari Gua Sur. Guanya tidak boleh berdiri, hanya boleh membongkok. Rendahnya, sempitnya, dan di tengah padang yang panas. Ketika itu Nabi bersembunyi selama 3 hari. Pengorbanan ini sudah cukup membuktikan bahawa Nabi seorang yang sangat kasih kepada kita, yang tidak akan mampu untuk kita balas. Jadi jika kita faham bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat Al-Quran, ketulusan hati akan hadir insya-Allah. Kepada pendengar-pendengar di luar, mungkin ada sekarang berada di pejabat, di dalam kereta, di rumah, dan di mana-mana saja yang ketika ini melakukan berbagai aktiviti. Kita sama-sama mengambil iktibar daripada hadis ini. InsyaAllah, yang kita sedia maklum, kasih sayang Allah itu sangat besar, sangat luas. 100 rahmat dan kasih sayang yang dicipta, yang ditinggalkan, yang diberikan hanya 1 kepada kita. Jadi saya menyeru kepada semua, marilah kita sama-sama memburu 99 rahmat dan kasih sayang yang masih berbaki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali episod akan datang. Jom menonton hadis kursi pengobat kita. Wadiman landok sama landok turun ke bantalan dek nandung membeli berat kalau ngendak sesama ngendak. Wadiman landok gajah berantalan dek nandung lagi kan terlepas. Pelepah lembu, Watimah landok, habis dimakanlah